Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat donat lembut dan gebu. Resepi ni saya dah pernah share dalam Instagram dan Facebook pada bulan puasa tahun lepas. Saya videokan balik dengan penambahbaikan sedikit. Saya akan uli dengan menggunakan mixer. Mula-mula kita akan masukkan garam ke dalam mangkuk pengadun. Saya letakkan garam awal supaya garam ni jauh daripada yeast. Takut kalau dekat nanti yeast tu akan mati ya. Kemudian masukkan tepung roti ataupun dipanggil juga tepung high protein. Anda boleh beli daripada kedai bakery. Seterusnya, masukkan gula caster. Kalau nak gunakan gula pasir pun boleh. Sebabnya nanti kita uli dia akan hancur juga. Seterusnya, masukkan yeast segera. Anda boleh gunakan sebarang jenama, saf instan, mauripan atau lain-lain. Yeast ni anda sukat dengan menggunakan 1 sudu kecil metrik bersama dengan baking powder setengah sudu kecil metrik. Sudu metrik ni boleh dibeli di kedai bakery ya. Dia siap-siap dah ada sukatan. Untuk telur, saya gunakan sebiji telur yang bersaiz besar, grade A ataupun B, gunakan sebiji. Untuk menguli, saya akan gunakan air sejuk daripada peti ais dan campurkan bersama dengan ais cube. Tujuannya supaya dough ni tidak panas waktu kita menguli dan donat kita nanti akan kekal gebu. Kalau anda nak gunakan sepenuhnya air sejuk peti ais pun boleh. Kalau terlebih ataupun terkurang 4 atau 5 gram tu tak mengapa ya, dia tak jadi masalah. Seterusnya saya akan menguli selama 5 minit dengan menggunakan kelajuan yang perlahan. Selepas 5 minit, dough akan menjadi kasar seperti ini. Barulah saya akan masukkan margarin. Margarin ni sebenarnya kalau kita masukkan awal-awal tadi bersama dengan bahan lain pun tak apa. Hasilnya tetap sama juga nanti. Kemudian sambung lagi menguli selama 20 hingga 30 minit dengan menggunakan kelajuan yang tinggi. Di sini saya uli selama 30 minit ya. Selepas 30 minit, matikan mixer. Sekarang kita akan lihat keadaan dough ni. Dough ni memang lembut dan dia boleh melekat di tangan. Jadi saya sapukan tangan dengan sedikit minyak masak bagi mengelakkan dia melekat. Dough yang cukup penguliannya, dia akan jadi kenyal dan bila ditarik tidak putus seperti ini. Tak kisah anda uli menggunakan mixer, bread maker ataupun ulian tangan. Pastikan anda dapat tekstur yang begini. Taburkan sedikit tepung gandum pada dulang untuk mengelakkan donat kita melekat nanti. Ada setengah orang dia akan alaskan dengan parchment paper. Terpulang cara anda. Selepas menguli, tak perlu rehatkan dough sebab saya akan buat proofing sekali sahaja. Sapukan tangan dengan minyak masak dan juga pada dough mat ni juga sapukan dengan minyak masak. Seperti yang anda dapat lihat di sini, dough ni memang dalam keadaan yang lembik. Saya tak menggalakkan anda tambah tepung supaya dough ni jadi keras. Sebab dough yang lembik akan menjadikan donat anda lembut. Dough ni memang melekat di tangan, jadi jangan lupa sapukan tangan dengan minyak masak. Teksturnya adalah licin dan nampak berkilat. Dan bila ditarik tidak putus ya. Sekarang saya akan bahagikan dough kepada 12 bahagian. Setiap satu bahagian anggaran beratnya 40 hingga 42 gram. Kalau terlebih atau terkurang sedikit tu tak mengapa ya. Dia tak ketara sangat. Sekarang kita dah ada 12 bahagian. Terus kita bulatkan dough ataupun dinamakan juga proses rounding. Tujuannya supaya dough ni jadi bulat dan licin. Ulangi proses yang sama sehingga habis 12 kesemuanya. Letakkan di atas dulang yang telah pun ditabur dengan sedikit tepung gandum. Waktu ni anda boleh juga kalau nak lepehkan terus donat ni, tapi saya tak buat lagi. Saya tutup dulu dengan plastik ataupun jika anda nak tutup dengan tuala yang bersih pun boleh. Tujuan saya tutup ni untuk mengelakkan angin yang boleh mengeringkan donat ni. Biarkan dough naik. Anggaran masa 30 hingga 45 minit. Bergantung pada keadaan cuaca. Kalau cuaca sejuk lagi lama ya. Jadi anda lihatlah perubahan dough ni daripada sebelum naik kepada naik. Dia jadi seperti ni ya.
Buka plastik dan sapu sedikit tangan anda dengan tepung gandum. Kemudian tekan 3 hingga 4 kali untuk melepehkan duh kita. Seterusnya, saya akan celupkan jari dengan sedikit tepung gandum dan juga membuat lubang pada donat dengan menggunakan jari sahaja. Ada orang dia akan gunakan alatan lain seperti penutup botol air mineral. Tapi saya tak biasa macam tu, hanya biasa gunakan jari. Biarkan anggaran 2 hingga 3 minit. Selesai proses ni, anda boleh mula panaskan minyak di dalam kuali. Kalau minyak terlalu panas, anda kena tutup api dulu ya. Sebab minyak ni dia tak boleh terlalu panas. Takut nanti donat tu dia cepat hangus. Nanti perang bahagian luar dan dalamnya belum masak. Ni saya gunakan api yang perlahan ya. Jadi dia tidaklah naik berbuih seperti kita goreng cucur tu. Kita hanya nampak dia berbuih kecil sahaja. Bila bahagian bawah mulai perang, bolehlah diterbalikkan. Kita akan terbalikkan sekali sahaja untuk mendapatkan donat yang tidak menyerap minyak. Donat yang cukup pengulian dan cukup proofingnya, dia akan terangkat sedikit sewaktu kita sedang menggoreng. Dan inilah yang akan membentuk ring ataupun gegelang putih pada bahagian keliling donat. Setiap bahagian saya goreng anggaran masa antara 1,5 hingga 2 minit. Setelah kedua-dua bahagian perang, bolehlah diangkat dan ditoskan. Jangan risau kalau anda tak dapat ring ni, asalkan donat anda masak dengan elok, tidak hangus dan masak dengan sempurna pada bahagian dalamnya. Biarkan donat sejuk sepenuhnya. Untuk salutan donat, saya suka campurkan gula icing bersama dengan susu tepung. Susu tepung ni saya beli yang repack dari kedai bakery. Tak kisah jenama apa-apa pun. Dan kandungannya juga saya letakkan sama banyak gula icing dan susu tepung. Terpulanglah kalau anda suka lebih manis, anda boleh tambah sendiri. Kalau anda nak salut dengan gula kasta ataupun gula pasir yang di mesin halus pun boleh. Ataupun kalau anda tak suka dia menyerap gula tu ke dalam donat, boleh juga gunakan snow powder. Beli di kedai bakery ya. Terpulang pada cita rasa anda untuk menyalut dengan apa-apa pun. Beginilah tekstur donat kita, lembut dan gebu pada bahagian dalam. Walaupun kita tidak menggunakan sebarang jenis pelembut, saya hanya gunakan bahan yang asas sahaja tadi. Dengan cara ulian yang betul, donat ni dia akan kekal lembut walaupun setelah sejuk. Kalau ada masa terluang nanti, saya akan tunjukkan pula donat yang gebu tanpa perlu ulian. Anda kena cuba ya. Kalau tak berjaya, jangan putus asa. Kena cuba selalu sampai berjaya. Jika anda suka video ni, jangan lupa subscribe, komen, like dan share supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video yang seterusnya. Siap!